A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sudah sampai ke pertengahan surah Al-Mulk. Hari ini kita akan cuba secara ringkas memahami dua ayat lagi, iaitu ayat yang ke-16 dan yang ke-17. Surah Al-Mulk, surah 67. Ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aamintum man fis sama'i an yahsifa bikumul ardo wa iza hiya tamur. Ayat yang ke-17. Am amintum man fis sama'i an yursila alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nazir. Sadaqallahul azim. Maksud ayat 16 ialah amintum. Yang pertama hamzah baris atas yang pertama tu ialah apakah. Itu adalah soalan, apakah. Amin tu Tom tu kamu. Amin tu telah merasa aman. Jadi amintum, apakah kamu telah merasa aman? Man fis sama'i an yakhsifa bikumul ard. Man terhadap siapa yang, man tu adalah siapa yang fis sama'i, yang di langit. Dia an yakhsifa bikumul ardo, bahawa dia akan menterbalikkan bumi bersama kamu. Bikum tu bersama kamu, ardo bumi, dan yakhsifa tu adalah menterbalikkan. Faiza, lalu faiza, lalu iza dengan tiba-tiba, hiya tu rujuk kepada bumi itu. Bumi dalam bahasa Arabnya adalah female gender. Tamur, bergoncang. Jadi ayat 16 tu bermaksud, apakah kamu telah merasa aman terhadap siapa yang di langit, bahawa dia akan menterbalikkan bumi bersama kamu. Lalu dengan tiba-tiba bumi itu bergoncang. Itu maksudnya. Maknanya man di situ maksudnya adalah Allah yang di langit. Boleh membuat bumi ni bergoncang dan menelan kamu. Dia kata menterbalikkan bumi bersama kamu tu maknanya bumi tu menelan kamu. Sebagaimana keadaannya yang telah berlaku ketika gempa bumi atau earthquakes dalam bahasa Inggerisnya. Maksud ayat yang ke-17 ialah atau. Amintum, amin tadi aman, tum tu kamu. Atau kamu merasa aman. Man fis sama'i, daripada yang di langit. Yursila alaikum, yang mengutuskan kepada kamu. Hasiba ni adalah badai atau hujan atau ribut
yang mengandungi batu. Itu hasibah. Fasata'lamu, fa maka sin kelak, ta'lamu kamu akan tahu. Maka kamu akan tahu kaifa bagaimana nazir peringatanku ataupun ancamanku. Ada ya selepas nazir tu, nun, zal, ya, ra, ya. Ya situ adalah aku sebenarnya. Jadi naziri. Tapi di tak disebutkan di situ, tak dituliskan. Jadi bagaimana ancaman ataupun peringatanku. Jadi ayat itu bermaksud atau kamu merasa aman terhadap siapa yang di langit tu, maksudnya Allah, yang akan mengutuskan ke atas kamu hujan atau badai atau taufan atau ribut yang mengandungi batu. Maka kelak kamu akan tahu bagaimana peringatanku atau ancamanku. Hujan batu ini Allah telah timpakan ke atas umat Nabi Lut contohnya dalam Quran, yang berdosa sebagai yang terlibat, umat dia tu, kaum dia tu terlibat dalam dosa sodomi. Negeri Lut ni diterbalikkan dan menjadi lautan dikenal sebagai The Dead Sea. Itu adalah terjemahan secara ringkasnya ayat 16, ayat 17. Baiklah. Dalam ayat 15 minggu lalu, kita telah memberitahu, ayat 15 itu telah memberitahu kita bahawa Dia, Allah, telah jadikan bumi ini untuk kita. Allah harapkan kita hidup di bumi ini dalam keadaan selamat, selesa dan senang sebagai tempat tinggal. Iaitu feeling secure, comfortable and easy to stay on earth. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, bumi ini adalah terbentang luas, sangat indah dengan beraneka tumbuhan, buah-buahan dan berbagai-bagai kemudahan untuk kita berjalan ke seluruh pelosok bumi. Jadi, tersisip dalam apa yang saya sebutkan tadi itu adalah hakikat bahawa betapa sayangnya Allah pada hamba-hambanya. Dia tundukkan segala-galanya itu semua di bumi ini untuk kepentingan manusia, iaitu kita. Seperti mana dalam surah Al-Insan, Allah telah berkata dan berharap supaya kita memilih yang terbaik antara bersyukur ataupun kufur. Tanda bersyukur ialah kita pilih untuk berbuat kebaikan. Dan tanda kufur ialah kita berbuat keingkaran terhadap Allah sebagai satu dosa lah. Jadi kewajipan kita sebenarnya bersyukur kepadanya. Kalau kita kufur, kita berdosa. Dalam Al-Quran, kita sering membaca ayat-ayat yang menyebut tentang Al-Mufsidin. Al-Mufsidin ni adalah orang-orang yang melakukan kerosakan khususnya di bumi. Allah dengan jelasnya mengakui bahawa Dia tidak suka atau tidak sayang langsung kepada Al-Mufsidin ni.
Dalam Al-Quran, Allah berfirman tentang al-mufsidin ni di bumi sebanyak 30 kali. Saya akan beri 2 contoh di sini. Dalam contoh yang terdapat dalam surah Al-Baqarah 205, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlika harsa. Maksudnya ialah, dan situ, apabila ia berpaling, tawalla, ia berjalan di bumi, sa'a fil ardi, liyufsidu fiha, dan ia merosak tanam-tanaman, liyufsida fiha wa yuhlika harsa, dia merosak tanam-tanaman, binatang-binatang ternak. Lepas itu, dan Allah tidak suka akan perbuatan orang-orang seperti ini. Dalam surah 28 ayat 77 pula, Allah berfirman, wala tabghi al-fasada fil ardi. Dan dia kata situ, janganlah kamu berbuat kerosakan. Ini dia melarang. Wala tabghi al-fasada fil ardi, janganlah kamu berbuat kerosakan di bumi. Inna Allah la yuhibbul al-mufsidin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai, tidak menyayangi, tidak mengasihi orang-orang yang berbuat kerosakan. Ingat ya, Inna Allah la yuhibbul mufsidin. Dan Allah tak suka, tak menyayangi, tak mengasihi orang-orang yang berbuat kerosakan. Dari 2 contoh tu tadi, jelaslah mengapa Allah bertanya kepada kita, apakah kamu boleh merasa aman bila kamu berbuat kerosakan di bumi? Sungguh pun tak sebutnya tentang berbuat kerosakan tu, tapi di situ adalah dimaksudkan, implied in the sentence. Sebab dia mengancam manusia yang buat kerosakan lah. Bila dikata, apakah kamu boleh merasa aman? Seterusnya kita cuba memahami mengapa Allah gunakan struktur atau bentuk bertanya dalam ayat ini, ayat 16 ni. Bentuk bertanya atau bentuk pertanyaan. It is a structural question. The structure of the sentence is in the form of a question. Dalam bahasa Arabnya disebut sebagai al-istifham. Bentuk ini lebih berkesan impactnya daripada ayat bentuk biasa. Dalam Al-Quran ada banyak contoh-contoh bentuk bertanya ni. Ini bukan Allah hendakkan jawapan daripada kita. Allah sendiri pun tidak selalu memberi jawapannya. Sebagai contohnya, selalu kita jumpa Allah bertanya kepada kita, afala ta'qilun? Afala ta'qilun? Afala tafakkarun? Itu kan bertanya. Fa tu maka adakah? La tidak, ta'qilun, kamu fikir? Maka adakah tidak kamu fikir? Maksud sebenarnya situ ialah dia memerintah kita supaya berfikir. Tapi dia tanyanya dulu, afala ta'qilun? Atau kalau lembut, afala ta'qilun? Atau afala ta'qilun? Tapi sebenarnya dia memerintah kita supaya berfikir.
Bila ada ayat yang berakhir begitu, maknanya kata fikirlah. Dalam Quran disebutnya 12 kali bentuk ini. Bentuk yang bertanya kepada ta'qilun ni, berfikir ni. Dalam surah 23, surah Al-Mu'minun ayat 80, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walahu ikhtilafu al-laili wan nahari. Afala ta'qilun? Maksudnya ialah, dan dia Allah yang mengatur atau menggantikan malam dan pertukaran menjadi siang. Maka apakah kamu tidak faham atau tidak fikir? Mengapa Allah tukar ganti kita ni malam dan siang? Lepas siang malam, lepas malam siang. Kenapa tak dibiarkannya siang aja? Kenapa tak dibiarkannya ni malam saja? Tu dia suruh fikirlah tu. Maknanya perintah dia ialah fikirlah. Atau kadang-kadang dia tanya, afala tubsirun? Adakah kamu melihat? Adakah kamu memperhatikan? Macam itulah. Biasanya bentuk bertanya ni kita gunakan bila kita marah. Contoh biasa ya. Kita suruh anak perempuan kita masak nasi. Tapi dia terus juga dengan telefon bimbitnya. Jadi bila dah sampai masa nak makan, ibu tu lebih berkesan bila bertanya dengan secara bertanya. Tapi sebenarnya hatinya marah. Misalnya, ibu tu bertanya, adakah kamu ni nak makan nasi ke nak makan telefon? Atau, bolehkah kamu kenyang dengan telefon saja tu? Itu maknanya ibu tu marahlah, tapi dalam bentuk persoalan. Dalam bahasa Arab, bentuk bertanya ini dalam ilmu balaghah Arab memberi berbagai-bagai makna. Dalam ayat 16 ni, Allah gunakan untuk memberi maksud tazkir, peringatan atau ancaman. Ta, zal, kaf, ro, tazkir, tazkirah, ancaman atau peringatan. Boleh juga bermaksud itab, ain, ta, alif, ba, yang bermaksud murka atau celaan. Jadi di sini Allah ancam kita. Allah murka dengan kita. Allah cela perbuatan manusia, atau perbuatan kita lah, merosakkan buminya bersama dengan kerosakan binatang-binatangnya, pokok-pokoknya, lautan-lautan dan sungai-sungainya, dan yang lain-lainnya lah. Soalan Allah itu bermaksud, ingatlah bahawa aku sebagai Allah boleh saja menterbalikkan dan menggoncangkan bumi. Dan gunung-gunungku boleh saja memuntahkan api yang boleh menelan dan membunuh kamu. Janganlah berasa selesa sangat dengan membuat kerosakan itu. Itu maksudnya. Jadi soalan dalam Al-Quran bukan semata-mata Allah bertanya dan minta jawapan. Allah minta kita renungkan atau to reflect tentang apa yang dia sampaikan dalam sesuatu ayat itu. Kesan daripada dua ayat 16 dan 17 ini, pada hemat saya ialah, bagi orang-orang yang beriman, kedua-dua perkara yang Allah ancamkan itu, seperti goncangan bumi, turunnya hujan mengandungi batu-batu,
bila benar-benar berlaku, akan menjadi ujian yang semakin boleh merapatkan lagi atau menjadikan diri manusia itu, manusia yang beriman itu, lebih dekat dengan Allah. Bagi yang terkorban pula, mereka ni adalah dalam keadaan beriman. Jadi, pasti akan masuk syurga. Tetapi, bagi yang al-mufsidin ni adalah merupakan azab bila tertimpa kedua-dua bencana tersebut di dunia lagi, apatah lagi kalau di akhirat. Terutamanya apabila Allah menyebut perkataan fasata'alamun, kamu akan tahulah nanti bagaimana keadaan azab di akhirat jika terkorban. Jadi kalau kita misalnya sesuatu bencana itu berlaku dan ramai yang terkorban, kita tak bolehlah mengatakan itu satu perbuatan yang tak adil. Kerana yang beriman akan masuk syurga. Hanya yang terkorban, yang rugi di situ ialah orang yang membuat kerosakan, yang berdosa dengan Allah. Jadi membuat kerosakan di sini adalah satu amalan dosa yang Allah anggap sebagai wajar ditimpakan azab ke atasnya. Itu satu yang harus kita renungkan dan akuilah hakikatnya. Menurut Quraisy Shihab, iaitu ulama Indonesia yang selalu saya sebutkan, yang terkenal, amintum tu yang bermaksud apakah kamu berasa aman tu, mendorongkan seseorang, bukannya kata sini bermaksud merasa aman yang mendorong seseorang lalai bukan sahaja dengan peringatan Allah, tetapi juga dengan kuasa Allah mengenai hukum-hukum alam. Allah sudah tentukan semasa penciptaan alamnya dulu dengan peraturan-peraturannya terhadap alam semesta ini. Jadi semua bergeraknya alam ini, wujudnya alam ini adalah mengandungi atas dasar peraturan-peraturan yang tertentu yang disebut sebagai sunatullah tu. Manusia yang lalai ini mungkin berilmu, tetapi kurang yakin tentang konsistensi kekuatan sistem hukum-hukum itu. Kerana Allah juga pada masa yang sama telah mencipta manusia dengan kemampuan mencipta aneka alat yang canggih, iaitu otak yang sangat pandailah, bijaknya. Jadi mereka mudah merasa takbur. Jadi hendak mencabar hukum-hukum alam Allah itu. Manusia yang beriman dan berilmu sebaliknya pasti insaf bahawa dalam apa jua keadaan hidup ini, semoden mana pun manusia ni, sistem dan hukum-hukum sunnah Allah itu tetap berkuasa dalam peraturan alam maya. Contoh sajalah telah kita lihat kan bagaimana secanggih World Trade Center yang diakui yang tidak boleh roboh sedemikian rupa telah hancur sekelip mata. Titanic, kapal yang sangat tercanggih juga, boleh tenggelam. Yang katanya memang tak boleh tenggelam. Kapal terbang Mars kita juga telah boleh hilang hingga sekarang belum diketemukan. Itu semua adalah
tanda-tanda bahawa siapa yang tak mengikut sistem alam yang Allah telah tentukan akan gagal dalam apa juga ciptaannya, ciptaan manusia di dunia. Tidak bolehlah misalnya hendak mencabar sistem atau hukum-hukum alam yang Allah telah ciptakan bagi kewujudan alam. Mengenai man yang disebutkan dalam ayat 16 dan 17 tu, yang kita kata maksudnya Allah. Tapi kenapa pula dikatakan Allah tu di langit? Keadaan tentang sebutan tentang Allah berada di langit ni telah menimbulkan perbahasan ramai ulama-ulama. Kerana memberi maksud bahawa Allah ni berada di satu tempat. Dan ini adalah satu hakikat yang mustahil. Kerana Allah tidak memerlukan ruang dan waktu. Jadi ulama buat keputusan untuk menyisipkan maksud kuasanya Allah. Kuasa Allah tu sebelum kata di langit tu. Kuasa dia, maknanya bukannya dia physically duduk di langit. Kuasa dia yang ada wujud di langit. Mereka berpendapat begini, bahawa kerana dua ayat itu mengandungi maksud ancaman, jadi mereka kata Allah gunakan langit sebab langit ni membawa pengertian misterius, satu misteri keadaannya. Jadi digunakanlah langit sebagai tempat Allah, tapi sebenarnya tempat kuasa Allah. Jadi itu sajalah buat kali ini. Sebagai mengakhiri sesi hari ini, kita hayati dan kita renungi firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 152. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fazkuruni askurkum washkuruli wala takfurun. Sadaqallahul azim. Maksudnya ialah, maka ingatlah oleh kamu pada aku. Allah kata, uskurkum, pasti aku akan ingat pada kamu. Washkuruli, dan bersyukurlah kamu kepadaku. Wala takfurun, dan janganlah kamu mengkufuri nikmatku. Jadi sekali lagi saya ulang, maka ingatlah oleh kamu akan aku, pasti aku akan ingat kepada kamu. Dan bersyukurlah kamu kepada aku, dan janganlah kamu mengkufuri nikmat-nikmatku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik.